Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan topik ikatan kimia. Kita fokus kepada ikatan kovalen. Okey. Jadi ikatan kovalen ni terbentuk apabila atom bukan logam berkongsi elektron dengan atom bukan logam. Kalau kita lihat sebelum ni, kalau ikatan ion, pembentukan tu berlaku apabila logam melepaskan elektron kepada atom bukan logam. Tapi untuk ikatan kovalen, atom bukan logam akan berkongsi. Okey, jadi yang ayat penting kat sini adalah berkongsi. Berkongsi elektron dengan atom bukan logam. Jadi atom bukan logam ialah atom yang mempunyai elektron valence 4, 5, 6 ataupun 7. Jadi yang ni kena tahulah. Okey, dengan kata lain, atom-atom ni ataupun unsur ni berada pada kumpulan 14, 15, 16 dan 17. Okay, contohnya, kalau atom tu mempunyai susunan elektron valence 24, 285, 26 ataupun 287. Okay, kalau 28, bukan dia tak boleh membentuk ikatan kovalen. Sebab apa? Sebab dia dah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Kalau 2 tak boleh juga sebab dia telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Jadi kumpulan 18 tak terlibat dalam pembentukan ikatan, sama ada ikatan ion ataupun ikatan kovalen. Okey, jadi ada 3 jenis ikatan kovalen. Jadi ikatan yang pertama ialah tunggal. Tunggal ni single bond lah, satu je ikatan dia yang melibatkan 2 pasang elektron. Yang seterusnya ikatan ganda 2 dan ganda 3. Yang ni kita tengok nanti melalui contoh. Okey, jadi sebelum kita lihat pembentukan ikatan kovalen, kita lihat dulu sifat fizik. Okey, sifat fizik ikatan kovalen ni dia bertentangan dengan sifat fizik sebatian ion. Jadi ini adalah sifat fizik sebatian kovalen. Jadi ikatan kovalen ada dalam sebatian kovalen. Jadi sebatian kovalen mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Kenapa? Okey, kalau ion tinggi kan, yang ni rendah kerana daya van der Waals yang lemah antara molekul. Jadi antara molekul-molekul ni contohnya seperti yang kovalen H2O. Jadi antara H2O dengan H2O ada daya tarikan van der Waals. Jadi daya tarikan tu lemah. Bila lemah, sedikit tenaga diperlukan untuk mengatasi daya van der Waals tersebut. Kita boleh juga sebut daya tarikan antara molekul. Okey, sifat fizik yang kedua, tidak mengkondaksikan elektrik dalam semua keadaan. Maksudnya dalam pepejal, aqueous, leburan, semua tidak dapat mengkondaksikan elektrik. Kenapa? Sebab sebatian ni terdiri daripada molekul sahaja. Contohnya CO2. CO2 adalah molekul. Jadi tidak ada ion yang bebas bergerak. Sebenarnya ni tidak ada ion pun. Tapi kena buat ayat yang komplit. Tidak tiada ion yang bebas bergerak. Sebab yang poin yang utama adalah bebas bergerak ni sebenarnya. Kalau macam sebatian ion, dia ada ion. Tapi ion dia, contohnya NaCl, sebatian ion kan. Tapi ion Na plus dan Cl minus dalam pepejal tidak bebas bergerak. Jadi kalau sebatian ion dalam pepejal tidak dapat mengkondaksikan elektrik. Kalau yang sebatian kovalen, dalam semua keadaan dia tidak dapat mengkondaksikan elektrik. Sifat fizik lain ialah tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Jadi pelarut organik ni contohnya pelarut organik ni adalah sebatian kovalen lah. Sebatian kovalen contohnya CCl4, propanon. Jadi pelarut organik ni sebatian kovalen yang wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Okey, kita tengok terus kepada contoh soalan sebatian kovalen yang melibatkan sebatian kovalen.
Jangan confuse between sebatian dengan ikatan. Ikatan tu terdapat dalam sebatian covalent. Sebatian contohnya CO2. Dalam CO2 tu ada ikatan covalent antara C dengan O. Itulah kita panggil ikatan covalent. Jadi ni contohnya kan. Jadi terangkan bagaimana pembentukan itu terbentuk dan lukis susunan elektron untuk sebatian tersebut. Jadi kita cek So bila dapat tabel macam ni, perkara pertama yang kita kena buat adalah tulis susunan elektron. Jadi susunan elektron bagi P ialah 281, Q 24, R 26 dan S 288. Jadi kat sini kita boleh decide, kita boleh cari atom mana yang bukan logam. Jadi atom yang bukan logam kat sini yang mempunyai susunan yang mempunyai electron valence dia 4, 5, 6 ataupun 7. Jadi kat sini kita boleh buat kesimpulan Q dan R membentuk ikatan covalent. Jadi step dia untuk untuk terangkan bagaimana sebatian itu terbentuk, yang pertama sekali kita kena buat ayat macam ni. Atom Q perlu 4 elektron untuk capai susunan elektron oktet yang stabil. Atom R perlu 2 elektron untuk capai susunan elektron oktet yang stabil. Kenapa kena buat macam ni? Sebab kita nak tahu formula dia dahulu. Ni formula. Dah dapat formula, baru senang kita nak lukis. Okey. Jadi bila buat macam ni, kita cross pula macam ni. Kalau macam sebatian ion hari tu kan, kita buat cross juga kan, tapi kita tengok pada charge. Kita tak buat ayat macam ni atom Q perlu ni. Kita buat charge dia kan, lepas tu kita cross. Macam biasa cara untuk menulis formula kimia. Tapi kalau untuk ikatan covalent, kita kena buat ayat macam ni. Kita buat macam ni supaya senang kita nak huraikan nanti, dan juga kita nak lukis sebatian yang terbentuk formula dia. Okey, bila dah buat ayat macam ni untuk capai sios ni, kita cross yang ni, kita dapatlah formula dia Q2R4. Tapi macam biasa kita tahu kan, kita boleh kecilkan dia kepada QR2. Jadi kat sini kita tahulah sebatian covalent ni terdiri daripada 1 atom Q dan 2 atom R. Jadi bila kita tahu QR2, kita tahulah Q ni yang duduk kat tengah dan diapit oleh R ni, atom R. Jadi kita dapatlah lukisan dia macam ni. Jadi untuk sebatian covalent, kita kena lukis dia cross macam ni. Nampak tak? Petala terluar dia ni, petala terluar atom R masuk ke dalam petala atom Q. Itulah maksudnya dia berkongsi. Berkongsi ni maksudnya R dapat, Q pun dapat. Nampak tak? Jadi Q kat sini 2, 4 kan asalnya kan. Ni elektron Q ni. Ni elektron Q. Jadi cara nak lukis dia, macam mana kita nak lukis 2, 4 ni? Adakah 1, 2, 3, 4? Adakah 2, 2? Tanya macam ni. Jadi Q perlu 4 elektron kan untuk capai sios. Bila dia perlu 4, dia kena sumbang 4. Dia kena beri 4 juga untuk dikongsi. Jadi bila Q perlu beri 4 kan, untuk perlu sumbang 4 elektron. Sebab dia perlu 4, dia kena sumbang 4. Kena adil lah. Jadi bila dia sumbang 4, 4 tu kepada siapa? Kepada 2 atom R. 4 kita bahagilah dengan 2. Jadi 2. 4 bagi 2, 2. Jadi setiap atom R akan dapat 2. That's why lah kita lukis 2 kat sini, 2 kat sini. Lepas tu bila 2 kat sini, untuk Q, R pun kena bagi 2 juga. Jadi kalau kita kira kat sini ni, R dia kan, atom R dah capai 28. Sebab apa? Tengok dalam petala dia ni, petala terluar ni dah ada 8. 1, 2, 3, 4. 2 ni yang dikongsi oleh atom Q. 4 kan? 5, 6, 7, 8. Okey, kita cuba cek yang Q pula. Q asalnya 2, 4. Tapi sekarang ni dalam petala terluar dia dah ada 8. 1, 2, yang asalnya 4 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kat sini dia dah stabil. Dia berkongsi dan dia dah stabil. Itu tujuan pembentukan ikatan. Dalam contoh ni adalah ikatan covalent. Senang dia kena tanya macam tu. Okey, jadi kita tengok dari segi huraian pula. Tengok sini
Okey. Jadi kat sini ni dua pasang elektron membentuk satu ikatan. Jadi kat sini ada dua ikatan, jadi dia membentuk ikatan ganda 2. Jadi sini. Jadi sebatian ni QR2 ni mempunyai dua ikatan ganda 2. Kalau single macam ni je. Macam ni. Contohnya macam ni. Bukan O lah. Ni dua ikatan tunggal. Kalau ikatan ganda 3 ada 3 lah. So kat sini ada 1, 2 ikatan ganda 2. Okey. Untuk penerangan dia lebih kurang je macam sebatian ion juga. Kita ubah sikit. Jadi ikut je template yang cikgu dah bagi ni ya, untuk yang contoh-contoh lain juga. So yang memula kita cakap pasal atom Q. Jadi perkataan atom ni penting. Atom Q mempunyai susunan elektron 2, 4. Lepas tu guna ayat yang kita tulis tadi tu kan. Perlu berapa kan? Atom Q memerlukan 4 elektron untuk capai sios 8. Lepas tu cakap pula pasal atom R. Atom R mempunyai susunan elektron 2, 6. Atom R perlu 1 elektron untuk capai sios. Lepas tu baru kita buat kesimpulan dia untuk pembentukan dia ni. Satu atom Q, sebab tu kita kena lukis dulu, barulah senang kita nak explain, sebab kita boleh merujuk kepada pembentukan ni, lukisan kita ni. Jadi satu atom Q, ayat dia yang pertama berkongsi. Bila berkongsi kena ada pasang, sebab berkongsi kan dia pair kan, dua kan, berkongsi. Jadi satu atom Q berkongsi 4 pasang elektron dengan 2 atom R. Satu atom Q berkongsi 4 pasang elektron. 1, 2, 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Jadi 4 pasang dengan 1, 2 atom R membentuk molekul QR2. So ni point dia berkongsi 4 pasang. Point yang kedua menyumbang 4 elektron. Macam lebih kurang kan, tapi lain. Kalau sumbang ni ayat dia macam ni. Satu atom Q menyumbang 4 elektron. 1, 2, 3, 4. Kalau pasang 1, 2, 3, 4. Okey, 4 pasang elektron, 8 elektron. Boleh satu pasang kasut kan? Satu pasang kasut, 2 kasut. Jadi satu pasang elektron, 2 elektron. Boleh beza berkongsi 4 pasang. Kalau menyumbang 4 elektron. Dan setiap atom R ada 2 kan? Setiap atom R menyumbang 2 elektron untuk berkongsi membentuk ikatan ganda 2. Ya, membentuk ikatan ganda 2. Jadi kesimpulan dia ke satu atom Q membentuk 2 ikatan ganda 2 dengan 2 atom R. Okey, so yang ni payah sikit ni. Jadi kena hafal. Biasa pelajar akan tertinggal poin yang ni, menyumbang berapa elektron. Ingat kalau kongsi berapa pasang. Kalau menyumbang berapa elektron sahaja. Okey. Jadi ni contoh sebatian kovalen yang lain. Contohnya ni pembentukan H2O. Ni pembentukan H2. Sebatian H2, sebatian H2O. So nampak kat sini kan? So okay, kalau kita buat susunan elektron O 26. Bila 6 dia perlu 2. Bila dia perlu 2, dia kena sumbang 2 untuk dikongsi. Jadi tengok tak? Nampak tak kat sini? Atom O dia bagi 1. Dia bukan bagi, dia kongsi 1. Jadi dia pun dapat 1. Jadi dia berkongsi 1 pasang elektron. Itu 2 pasang elektron dengan 2 atom H. Tengoklah semula contoh ni. InsyaAllah bolehlah faham sebatian kovalen. Jadi kita last sekali kita lihat kegunaan sebatian ion dan juga sebatian kovalen. Cikgu masukkan sekali sebatian ion sebab hari tu tak ada dalam slide kan. Okey. Jadi sebatian ion bila tengoklah kat sini kat dapur kita tu NaCl, garam yang masin tu kan. Tu adalah NaCl. Jadi contoh lain banyaklah penggunaan dia, kalsium oksida, kalsium karbonat. Ni sebut penaik yang kita buat kek tu kan. Ni ada untuk menetralkan ni. Ni kalsium oksida ni boleh menetralkan tanah yang berasid. Okey, contoh kegunaan sebatian kovalen banyaklah. Dalam minyak wangi, etanol. Contohnya dalam hand sanitizer ya. Ni etanol ni. Kita boleh guna sebatian kovalen dalam untuk buat
untuk buat hand sanitizer, isu COVID sekarang ni kan. Jadi contoh lain banyaklah ni. Alat pemadam api sebagai bahan makanan dan juga bahan api. Bahan api, gas kat dapur kita tu, gas bertanah kan, gas memasak pun, tu adalah sebatian kovalent. Okey, sekian saja untuk kali ini. Cikgu harap pelajar semua dapat memahami sebatian kovalent, ikatan kovalent, bagaimana ikatan kovalent terbentuk.